jawab je, kami dengar. Madam tanya apa tadi, Madam? Apa kriteria yang kita consider untuk tentukan jenis foundation kita? Type of structural and loading. Okay. Soil properties and condition. Okay. Permissible amount of differential settlement. Okay, betul. Baca nota kan? Betul, ada dalam nota. Okay. So baca dah tu, at least ada. Okay, thank you Farah, thank you Daniel. Okay, so today, okay, so yang ni awak dah baca. Okay, fat putting design. Okay. So this is example lah, type of foundation. Tapi kita belajar satu je lah. Kita belajar fat putting je. Okay. Fat putting pun dia ada foundation dengan foundation pula. Dia ada combination dengan single. Okay, kita belajar adalah single and just consider for the axial load saja. Dia ada sama ada consider axial load and moment ataupun combination between axial load and moment. But our subject, okay, for this diploma only cover for fat footing, for design fat footing for axial load only. Okay. So here are example yang awak dah tengok, yang awak dah baca ni. Okay. Saya nak tanya, part mana yang tak tahu? Tahu? Faham ke? Tengok video, baca nota, tahu? Kalau saya tengok video madam, lepas tu nak bandingkan nota tu lambat sikit, catch up lah madam. Sebab dia lari sikit. Lepas tu adalah beberapa soalan tapi saya nak tahu yang untuk service soil pressure tu memang kena cari service soil pressure. Sebab dalam soalan tu dia kata service soil pressure tu kena cari and pastikan dia tak lebih dengan ada satu nilai tu, and kalau lebih kena tambah size footing macam tu lah. Oh ni soil pressure, ni yang ni soil bearing capacity ke apa? Service soil pressure. Service soil pressure. Formula dia N tambah W over area. Oh. Okay. Faham? Okay. So untuk yang tu, okay, yang tu dia detail lah. Yang video tu dia detail sebab tu video untuk degree. Tapi cara design dia cuma sama. Okay. Yang N tambah W tu adalah yang ni. Okay. So N adalah yang SLS yang ni. Okay. So W adalah yang ni, safe weight. So this one kalau ikut video, this one W, this one N. Okay. So nota ni more simple lah. Yang tu saya bagi sebagai extra contoh lah. Okay. So first, okay, kita kena tentukan footing size kita. Berapa nilai size dia. Kalau awal-awal design, okay. So nilai loading, okay, ni contoh kalau buat projek, okay. So nilai yang ni adalah daripada loading daripada kolom. Dia total kolom daripada roof ni, roof, lepas tu second floor, first floor, okay. Lepas tu yang dekat bawah ni lah, so total dia kat sini, so dia akan pergi kepada footing, okay. So total kat sini, total NED kat sini, okay. So dia ada GK dengan ada nilai QK, ataupun memang awak dah dapat nilai NED dah. Okay, and then nominal cover. Yang ni pun sama, awak kena assume based on the sebelum ni lah. Dan C-norm, C-min, C-bar, C-dur semua tu. Okay, so nominal cover for fat footing atau for foundation biasanya lagi besar. Okay, so biasa kita guna 30 hingga 40 sebab dia dekat bawah ni dia mungkin humidity dia tinggi. Dia ada water content
Okay, so kita nak cover kita punya bar tu daripada kena water. Okay, tak nak cepat berlaku corrosion. So kita mesti the value of nominal cover must higher compare to column or beam, okay, which is in the superstructure. Okay, kalau substructure, this one is the substructure above the ground superstructure. So kalau superstructure, nominal cover tak apa, lagi kecil. Okay, unless bangunan kita ada efek kepada water lah ataupun humidity yang tinggi lah. So kena nominal cover yang tinggi supaya tak berlaku corrosion pada kita punya reinforcement bar. Flat footing pun sama, yang ni kena assume. Kalau loading awak lagi tinggi, so lagi besar nak awak assume dia punya footing size, dia punya depth. Okay, ni adalah H, nilai H dia. FCK 25 soil bearing capacity. Okay, this soil bearing capacity biasanya dapat daripada soil report, SI report, soil investigation report. Okay, yang ni biar kalau lagi tinggi soil bearing, so maksud dia lagi tanah tu lagi kuat lah. Okay, tanah tu lagi kuat. So kita kalau awak punya loading high tapi soil bearing rendah, so awak kena design mungkin for deep foundation lah. Tapi kalau awak punya loading okay, tak tinggi dan awak punya soil bearing tinggi, so you can design for shallow foundation. Okay, assume diameter. Okay, this one sama, kena assume. And then column size. Column size depend pada column yang awak dah design kat sini. So berapa nilai column tu dekat situ lah. Okay. Okay. So first, bila dah ada data, okay, kita akan tengok size kita punya pad footing. Ni column footing kita yang ni. Okay. Dia kira SLS adalah 1.0 GK plus 1.0 QK. So dapat 1050. And then, okay, dia add another 10% of self weight beam. Okay. Sebetulnya self weight beam adalah B darab H. B darab H lah. Darab dengan density apa? Concrete density. Okay, so ni B darab B, dia sama. B darab B, darab dengan tebal dia. Okay, this one will be H. Tapi dekat sini dia akan ambil 10% je. Okay, sebab kita tak ada lagi size B dengan B. Berapa nilai B dengan B. Kalau kita okay, so dia so this one dia hanya ambil 10% lah. Okay. Yang ni tak ada spesifik lah kat line, tapi kita assume nilai self weight ni adalah 10% daripada nilai serviceability limit state lah. Okay. So dapat 115. Okay. This one bahagi. Okay. So service load bahagi soil bearing dapat 5.78. So square root kan dia dapat 2.4. So provided ni adalah required, area required. Okay, and then awak provide besar lah daripada yang ni. Okay, sama ada nak provide 2.5 darab 2.5 ataupun 3 meter darab 3 meter pun tak apa. Okay, yang ni bila kita provide, kita mesti lakukan checking. So this one no problem, awak nak provide berapa. Okay, contoh awak nak buat 2.7 pun tak ada masalah. Okay, so AS provided kita lagi besar daripada 5.78, should be okay lah. Okay, so provided must more than required. And then kita kira nilai NED. Dapat 1485. Okay, so soil pressure okay. Ni soil pressure at ultimate load.
Okay. So dia nak kira berapa moment ni. Okay. Sebab kenapa kena kira moment kat sini? Sebab kita punya foundation ni akan sitting dekat soil ni. Okay. So kita nak tahu berapa nilai moment maksimum. Okay. Berapa nilai moment kat sini supaya kita design tu base kepada maximum moment kat sini. Sebab design kita semua depend kepada nilai moment. Okay. So macam mana kita nak dapat kat sini? So kita kena tahu moment for soil pressure. So this one will be the value. Okay. So nilai value. Nilai value dia dapat P nilai kat sini darab dengan 2.5. So yang ni adalah soil pressure per length. Nilai value. Okay, sekarang ni. Yang ni so dia akan kira nilai moment 359.4 kilonewton meter. Okay. Yang ni so moment ni, okay, dia akan effect pada sini lah, kepada kita punya pad footing ni. Dia akan effect kat sini. Okay. Kat tengah ni dia takkan ada, so dia akan impact kat sini. So kita kena tahu nilai LC ni, L column, this one, LC and LC. So untuk dapatkan LC, nilai B ni tolak dengan B column, akan bahagi 2, so dapat this one LC, akan dapat this one for LC. Okay. Moment, okay, kita tahu moment ni ke sini. Okay. So untuk kata moment ni kita kena ada reinforcement. Okay, kita nak provide, so kita nak provide this reinforcement. Okay, sebab tu kita kira moment kat sini. WL squared over 2. Dia akan tahu nilai moment dekat sini. Berapa nilai moment dekat sini. Okay, so this one adalah main reinforcement. Cara design main reinforcement for pad footing adalah sama macam design slab. Okay. Kenapa D dia ni diameter? Okay. H tolak C norm tolak 1.5 diameter bar. Kenapa? Why? Kenapa dia tak tolak diameter link, tolak diameter bar? Sebab pad footing tak ada link. Betul. Pad footing sama macam slab, tak ada link. So this one, okay, dia design macam slab. So dia ada satu bar, mungkin bar kat bawah dia kira. Sorry, yang ni sampai sini, okay. And then ada bar kat atas. Sini. Bar. Okay. So this one kat tengah. Okay. So nilai D dia sampai kat sini. Ni D. Half of the top bar. Okay, dekat sini. Bukanlah top, dia tak ada kat atas ni. Okay. Sebab tu dia jadi 1.5. So H minus C norm dekat sini. Okay. Minus diameter bar yang dekat bawah ni. Yang ni dekat sini, bawah ni ada bar. Okay. So bar ni satulah, diameter bar lah. Diameter bar. Lepas tu tolak lagi half diameter bar per 2. Sebab tu dia jadi 1.5 diameter bar. Okay, yang ni kena ingat. Tak lupa. So dapat 4, 3, 5 nilai D dia. Kita, okay, sama, dia takkan ada link kat sini. Jarang ada link lah. Okay, jarang ada link kat atas. Kalau certain tu ada. Tak ada. Memang tak ada link. Okay. And then yang ni design macam biasa. Yang ni kira K sama je slab. Bila nak provide AS, table mana kita guna? Table slab. Tak?
Table first. Ya. Betul. Walaupun kita kira ni macam design slab. Okay. Fahamlah design slab dengan singly beam lah. Okay. Tapi bila provide ni, yang ni tetap kena refer table first. Table 1 dekat appendix lah, maksud saya appendix. Yang sama kita guna untuk kolom dengan beam. Bukan second table untuk slab tu. Okay. Yang ni kena guna table first, so dia dapat AS required 1958. Dia punya diameter adalah 20. So dia provide 7, 2200. Okay. Yang ni please refer table 1. Okay. Yang ni slab ataupun singly beam. AS pun sama, AS minimum pun sama, yang ni boleh tengok page 10. Okay. AS minimum, AS maximum sama macam beam design. Madam, Ya. boleh naik ke atas sikit tak? Saya nak tanya slide yang tadi. Yang ni kat video YouTube yang Madam bagi, dia AS required je 2902, tapi dalam video tu dia ambil AS provided dia 20 H20 iaitu 6280. Sebab alasan dia cakap nak lepas cracking check. 20 H20. Sebab dia kata dia nak lepas cracking check. So maksudnya kat sini kita boleh ambil nilai yang lagi tinggi ke ataupun just macam dekat-dekat je AS provider dia. Okay. Secara ekonomikal tak boleh lah terlampau tinggi, tak bagus. Tapi kalau awak nak selamat, memang awak akan ambil tinggi lah. Tapi benda tu supposedly tak boleh lah, tak di apa? Tak cost effective. Cost dia akan tinggi lah nanti. Tapi okay, sama lah dengan contoh ni, kalau awak tengok, dia bila dia check dekat cracking, okay, cracking dia pun fail. Okay, cracking dia pun fail, so dia terpaksa tukar size. Kalau ada mana-mana checking kita yang fail, memang kita kena ubah size lain. Maksud Madam tukar size apa tu? Size footing ke ataupun size reinforcement dia? Dia depend sama ada depth of footing ataupun depth of footing, size of footing ataupun size reinforcement. Kalau macam ni, okay, dia tak ubah size footing tapi dia ubah size reinforcement. Sepatutnya kat sini kita guna adalah 20 kan kat sini. Kat sini adalah 20 tapi kat sini dia tukar kepada 16. Dia kecilkan sebab cracking ataupun bila check spacing tak okey. Tapi bila kita ubah kat sini, supposedly kita kena check balik semua. Shear, punching shear okey ke tak? Macam tu. So kalau kitanya cracking fail, so Madam sarankan kita terus tukar reinforcement punya size ke ataupun size of footing ke depth ke atau mana satu Madam? Okey. Kalau pilihan. Okey. Kalau cracking, apa kriteria ataupun apa yang kita ambil kira masa kita check cracking adalah spacing dia, betul tak? Cracking, okey. Kalau cracking, saya letih sekejap. Cracking ni awak punya ni, okey. So awak punya 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. Okey. So this cracking awak akan check adalah S dia ni. So ni S actual awak. Okay. Ni S actual lah semua ni. So jarak dia ni antara bar, so S actual. Okay. So cracking kita ada S minimum,
Okay, mass more than S actual, mass less than Mx. Okay, kalau macam ni dia dapat yang ni 25. Okey lah. Okay, 25. So dia dapat S actual dia adalah 382. Okay, and then S max dia adalah 225. Okay. So this, okay, nilai S max dia ni, nilai S actual dia dah melebihi nilai S maximum. S maximum ni kita dah tak boleh ubah dah dekat sini. Dia memang nilai dia macam ni. Yang kita boleh ubah adalah S actual kita. So S actual ni depend kepada apa? Dia depend kepada apa yang effect kepada S actual? Dia punya size Bilangan. kebilangan. Okay. Dia ada Dua-dua. bilangan. Dia sebenarnya yang paling effect adalah bilangan bar. Bilangan bar kat sini. Okay. Kalau kata macam ni, so dia kena banyakkan lagi yang ni supaya dia reduce size actual tu daripada yang ni dia akan bagi kepada 2. Mungkinlah macam ni. Okay. So S actual dia akan lagi kecil. Okay. Bila dia nak banyakkan bilangan, okay. Bila dia nak banyakkan bilangan, contoh dia dapat berapa ni AS dia? Okey. Contoh tadi dia provide ni kan 7H20. So bila 7H20 spacing dia 338 tak silap. Okey. So dia nak banyakkan lagi, so dia akan tambah. Contohlah. Okey. Yang ni adalah 2200. So dia akan tambah, contoh dia akan buat apa yang ada. Okey, 10H20. So bila 10H20 kita ada 3140. Okey. So nilai dia ni, okey, sebab awak nak banyakkan dia supaya S dia banyak, nilai AS dia ni dah jadi sangat besar. Berbanding AS required dia, okey, dia dah beza 1000 meter square. 1000 meter square tu, mm square tu agak besar. Okey, so cara dia untuk kurangkan AS ni, dia akan tukar size bar. Ambil yang lebih kurang 2200 tapi bilangan dia lagi banyak. Contoh kalau dia guna 10H16, okey, nilai dia adalah 2010. Nampak? So dia tak beza sangat, dia dekat dengan AS ni. Sebab tu dia akan reduce size bar. Awak boleh tengok kalau bilangan ni, kalau kata 7, awak provide dia kepada 8 je dan awak check cracking, dia okey. So tak perlulah ubah size bar sebab beza sikit je dia punya AS. Kalau AS dia tu berubah sangat besar, so awak kena reducekan size bar. Dan banyakkan bilangan bar. Size diameter, reduce size diameter, increase number of bar. Faham tak? Oh, so itulah. So maksudnya tukar kat reinforcement lah maksud Madam. Betul. Reinforcement tu yang effect spacing, cracking. Sama untuk design yang lain pun. Beam ke slab ke sama. Kalau ada macam tu, so supposedly awak akan tukar lah. Kena banyakkan lagi bilangan dia. Okey, faham Madam. Terima kasih. Kalau macam projek awak ada apa? Procon tu kan? Awak dah buat Procon kan? Awak dah ada result? Belum. Sampai column. Tapi Procon tu belum buat lagi lah. Belum. Dah sikit-sikit. Saya lah. Oh ya ke? Sebab biasanya kenapa kita buat kita buat software, kita akan verify balik yang kita design tu dengan software tu lah. Okay. Biasanya kalau software tu cakap dia provide kat sini, awak masukkan dia size diameter 20. Okay.
saya tak tahu Procon, sebelum ni kita orang guna Lusas tu awak memang boleh masuk lah. Saiz diameter awak guna apa semua, okay. Kalau kita masuk 20, so dia akan check, okay semua, design. So kita boleh gunakan kita punya design dekat software tu sebagai rujukan lah, memudahkan lah. Macam tu. Tapi Procon saya tak tahu, saya tak pernah guna Procon. Macam tu kalau saya. Madam, Ya. saya nak tanya. Ha. Kalau dekat Procon tu kita kira salah, so markah dekat FYP nanti macam mana? Macam kita boleh ubah balik kan dekat kelas nanti. So dia tolak markah kat progress je. Betul? Kalau saya macam tu lah. Tapi kalau saya biasanya sebelum markah progress tu saya akan check dulu. Kalau saya dah, kecuali student tak hantar, barulah saya kira saya bagi je lah markah dia dah hantar progress. Tapi sebelum hantar progress tu saya akan check dulu betul ke tak. Kalau Yang final. Oh, okay. Yang final maksudnya bukanlah final masa akhir end of semester. Sebab sebelum hantar, kata next week hantar progress, so kelas hari Khamis, so kelas hari Ahad tu saya akan check dulu lah macam tu. Tu saya, orang lain saya tak tahu. Nanti yang final madam check untuk kelas lain sekali ke? Ataupun madam check kelas madam je? Saya tak ajar projek semester ni. Oh, okay. Saya ajar design je. Saya cuma cakap ni ramai student tanya macam ni lah. Bagikan sebab yang complicated ni biasanya berkaitan projek awak lah. Yang banyak ni. Kalau design ni dia simple je lah. Macam tu. Kalau awak nak tukar, so awak kena tukar kat sini lah. Kalau check cracking awak ni, tukar kat sini. Kalau boleh buat Procon tu, buat Procon tu juga. Tapi Procon dia untuk satu, maksud saya, one type of structure je kan. Dia bukan combination semua kan. Bukan kan? So saya tak tahu sangat Procon. Okay. Continue yang ni Boleh. And then dapat kat sini, okay, AS minimum, AS maximum ni sama, okay. Harap tak ada macam mana nak ambil FSTM. FSTM depend kepada apa? Saya nak cari FSTM. Tengok table. Betul, tengok table kan. Table tu dia kena guna value apa? FCK kot. Betul. Guna FCK. Good. Okay. So FCM depend on the value of FCK. Betul? Pandai. Okay, so saya rasa yang ni tak ada masalah. Okay, yang ni yang baru. Okay. Bila kita design foundation, kita ada dua critical checking untuk shear. Okay, sebab kita design for axial load. Yang pertama adalah vertical shear. Okay. Vertical shear ni, okay, bila kita ada loading kat sini, so ni loading kita, loading turun. Okay, so kita nak check, okay, sama ada size kita provide ni sesuai tak dengan loading ataupun nanti dia akan fail kat sini. Maksudnya dia akan fail kat sini, dia akan patah ke tak dekat ni. Bila loading daripada kolom ni terlampau banyak, okey, lama-lama so dia takut akan crack, okey. So bila dia akan crack, adakah yang kat sini dengan dekat tepi ni akan patah, akan kritikal lah. Okey. So first yang kita kena dapatkan adalah shear force dia, VED. Okey. So VED ni adalah nilai nilai P darab dengan AV. AV adalah area for shear lah, vertical shear. V vertical, okay, area for vertical shear. Vertical shear happen 1.0 D from column. Maknanya 1.0 daripada column. D adalah diameter, depth. Effective depth. Effective depth yang awak nak kira daripada awal. So 1 dari sini. So D, nilai D kita adalah 435.
Okay, so critical area dia adalah dekat sini. Okay, critical vertical shear adalah dekat sini. Okay, this one. So sebab tu dapat, so kita dah kira tadi LC ni adalah 1.0. Okay, so 1.0 tolak 435 dapat 665. So 665 darab 2.0 dapat 395.6. So dia cari nilai shear kat sini berapa. Okay. P tu adalah soil pressure yang tadi. Mana nilai P kita? Ni. Soil pressure of ultimate load. Ni nilai P ni. Okay. So nilai P contact kepada area kita. Berapa nilai P kat situ. So yang ni kita nak check nilai P kita kat sini adakah okey ataupun dia tak okey. Okey. Cara check dia adalah dengan compare dengan nilai VRDC. So VED, compare VED dengan VRDC. Kalau nilai VED lagi kurang daripada VRDC, so okey lah. Okey, kalau tak, okey. Kalau kat sini, okey. Macam mana nak besarkan nilai VED kalau dia fail? Macam mana nak besarkan nilai VED? Agak-agak. Besarkan Madam, area dia. VED tu kena lebih kecil ke lebih besar? VED tu, betul lah, kena kecil, sorry. Kena kecil. Betul lah. So kalau dapat besar macam mana nak kecilkan? Madam? Kalau dapat besar, macam mana nak kecilkan? Tambahkan saiz kolom. Betul. Satu, boleh tambahkan saiz kolom. Bila awak tambah saiz kolom, so area ni akan reduce, betul? Sebab dia adalah 1.0 D. Area ni akan reduce. Ataupun awak kena kecilkan awak punya footing size. Jadi dua, besarkan, okay, besarkan column size. Column size ataupun reduce footing size untuk dapatkan nilai dia lagi kecil lah. Okay, kalau fail kat sini. Tapi kalau awak fail dekat sini, okay, awak tukar size dekat sini, awak kena buat balik ke atas ni. Ni kena tengok balik. Yang ni D mungkin tak berubah, tapi nilai K ni mungkin berubah. Ni semua AS ni semua mungkin berubah. Kalau projek awak tahu, awak design lah lebih sikit supaya tak payah buat kerja banyak kali. Madam, contohnya kalau kita nak design nanti, so kalau pad footing kita dah guna kolom 300 x 300, so nak design kolom nanti guna saiz yang sama lah. Betul. So that's why sebelum design kolom kena design pad footing dulu. Tak boleh. Sebab loading yang awak dapat tu adalah daripada kolom. Awak kena awak kena checking bahawa kolom awak tu dah okey, bahawa awak boleh proceed dengan pad footing. Takut nanti kalau tak okey, safe weight semua tu nanti berubah. GK, QK nanti berubah. Kena siap satu-satu. Kena siapkan beam slab dulu, dah siap slab, kena siap beam, dah siap beam, buat kolom, dah siap kolom, baru boleh pad footing. Tak ada buat. Madam, Ya. yang VED tu kan, Okay. kalau tengok yang video yang Madam kasih tu, dia guna W tu untuk cari VED tu, dia guna lain. Ni dia VED ni, dia still guna W yang dekat sini kan.
Dia mungkin dia ambil kira kat sini. Dia ambil kira W dekat sini ni. Nilai yang ni. Betul tak? Dia lebih kurang sebenarnya. Sebab value yang ni pun adalah 238 ni. Ni 238. So kita darab dengan area dia. Yang ni lah, ikut yang ni je lah senang. Yang ni senang. Ni 238 sama. Ni value sama dengan soil pressure. Soil pressure tu adalah nilai W kita lah. Sama lah dengan yang ni. Yang akan dapat yang sama. Dia sama sebenarnya nilai W dengan ni. 238. Sebab dia ambil kira nilai soil kat sini. Dia cuma letak P je. Kat sini dia panggil P, yang dekat situ dia panggil W. Sama je. Kilonewton per meter square. So yang ni akan dapat nilai kilonewton. Okay. So yang ni, okay, kira VRDC dia sama. Yang ni tak ada beza. Okay, so compare. Lepas tu okay. And then punching shear. Kalau yang ni, okay, dia akan check yang dekat tepi ni. If nanti crack. Kalau untuk punching, dia akan check. Dia takut nanti ni awak punya pad footing. Okay, ni awak punya column dekat sini. Dia takut nanti bila kita punya loading tu tinggi, dia akan sekeliling ni, okay. Mana pen sekejap. Okay, sekeliling ni, yang direct ni, yang ni akan crack. So dia akan crack dekat sini, yang tinggal ni yang tengah ni je. Yang tinggal yang tengah. So yang ni tak ada. Sebab tu dia panggil punching. Macam tumbuk, lepas tu tiba-tiba berlubang kat tengah. Okay, kalau yang tu dia patah tepi, yang ni dia akan check sama ada loading tu, size tu adalah sesuai dengan loading. Atau nanti when settlement happen atau apa, so dia akan punch. So yang tu akan tenggelam. Separuh yang tepi dia, yang sekeliling akan remain pada posisi yang sama, tapi kolom tu lama-lama dia akan settle. Okay. Kita kalau foundation masalah settle, so bangunan kita akan sengit lah. Okay. Macam tu. Okay. So this one dia akan kira parameter U. Kolom parameter tambah phi. Yang tak nampak ni adalah pi tau. 4 pi d. Yang ni ada dalam page 33 awak punya appendix. Pada NAS 33. Okay. Yang ni okay, C ni adalah B column. C ni bukan nominal cover ke apa. Ni adalah nilai size column B atau D ni. B column. Okay. Size column macam ni. So B column. B untuk column. Column punya size. Bukan cover. Okay. Tolak 4D. D sama effective depth. Yang ni masuk je formula. Okay. Dapat ni. So dapatkan nilai VED. So nilai VED kat sini dapatkan nilai punching shear stress dan comparekan yang ni shear stress dengan shear stress lah. Okay, VED dengan VRDC. So nilai VED mesti lagi kecil daripada VRDC. So should be okay lah. Yang ni critical at column parameter ni VRDC, yang ni pun sama. Yang ni pun sama, boleh formula dia ada dalam page 33 design appendix, okay, untuk dapatkan VRD max. Yang ni lain daripada yang kolom. Okay, punching shear ni yang ni lain sikit. Yang ni sama je. Yang ni untuk punching shear ni memang tak ada yang lain. Yang ni memang betul-betul yang baru, totally barulah untuk kod ni. Yang ni memang sama. Okay, dengan design beam. Yang ni baru punya. Okay, yang ni memang ada dalam page 33. And then kira VRD max. VRD max less than VED. Okay, so this one should be okay lah. VED lah. VED mesti lagi kecil daripada VRD max. VRD max ni shear yang paling tinggi. Nilai shear yang paling
tinggi. And then cracking, okay, yang ni saya dah explain dah, okay. So dia cracking as minimum, cracking sama dengan bar checking, okay. As minimum, okay, as actual dengan as max. So pastikan nilai kita ni lebih besar daripada S minimum, lebih kurang, mesti kurang daripada S max, spacing maksimum. Actual sama dengan beam, dia adalah yang jarak ni. Okay, ni formula width tolak 2 C norm tolak number of diameter bar bahagi dengan number of spacing. Yang ni dia tukar fail. Okay, so fail, then kena ni lah. Kalau dalam projek awak, jangan ada perkataan ni, fail. Kalau tak, presentation awak memang kena hentam. Kalau awak dapat lecturer structure. Madam, Ya. dekat cracking tu, yang DG tu apa? DG tu diameter of aggregate. Biasanya Fix lah 20. biasanya kita guna 20 atau 25. 20 atau 25 pun boleh. So maknanya S minimum awak kalau awak guna 25 akan jadi 30 lah. Sebab 25 tambah 5 kat sini akan dapat 30. Aggregate, size aggregate kita yang kita guna. Okay. Lagi soalan? Esok ada kelas. Sekejap je saya nak briefing pasal assignment. Assignment 1 30%. Hantar 31 hari bulan minggu depan. Okay, pukul 8 ke pukul 9? Free. Pukul 9. 9. Okay. Semua setuju pukul 9? Setuju. Okay, good. So, okay, tu yang pertama. Yang kedua, minggu depan tapi hari Ahad cuti tau. Tahu kan hari Ahad cuti? Tak. Tahu. Tak tahu. Christmas. Christmas. Ya, hari Ahad cuti. Tak ada kelas lah, jangan tanya lecturer kenapa. Ahad je madam. Ya, Ahad je. Sebab Ahad je lah. Takkan ada ni. apa? Christmas kot. Christmas. Kau sambut ke? Nak sampai seminggu. Nak sambut seminggu. Macam raya. Nak pergi mana kes COVID banyak-banyak ni, duduk rumah je lah. Dari pantai tak dapat. Kita memang tak balik madam . Student memang tak balik Student memang tak balik. Exam. Kan test dekat tu, Tak tahu lagi. dekat you. Physical exam. Test yang 2 tu, yang 16 hari bulan 2 tu tak tahu lagi. Kita tengok dulu keadaan macam mana. Tunggu arahan. Okay. Nanti saya share soalan assignment. Lepas tu esok saya briefing. Yang kedua, kita dah habis untuk reinforced concrete design. Okay. This one last topic. Okay. So kita dah belajar design slab, design beam, design column, design foundation. And next week, suppose ni kita akan masuk steel. Okay. Steel design. Pastikan awak print untuk appendix, design appendix. Kalau macam yang ni kan, yang ni untuk RC kan, reinforced concrete. Yang tu untuk steel lah. Okay, pastikan ni untuk guna kelas hari Rabu lah. Kelas kita hari Rabu lah sebab hari Ahad cuti. So kelas kita hari Rabu kita akan buat kelas. Ada 4 minggu je lagi. Teruskan kental. Okay, teruskan berusaha. InsyaAllah boleh. Sikit lagi. That's all for today. Anything, please ask me in group. Okay. Baik. Okay.
Okay, terima kasih semua untuk hari ni. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Nanti tengok video, dah baca nota. Terima kasih semua yang study sebelum kelas, yang study hari Ahad. Baik. Okay, madam. No Thank you, madam. Stay safe. Madam. Besok. Thank you, madam. Okay. Bye, madam. Bye. Assalamualaikum. Salam.